Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ashrul awakhir, 10 malam yang terakhir. Yata'akkadu fil ashril awakhiri min Ramadan ziyadatan fil jiddi wal ijtihadi fima qablahu min al-ayyam min syahri wal iksari min an-nawafili wal waqtina min awqati wa irtiqabi lailatul qadri. Hendaklah dikuatkan lagi pada 10 yang terakhir daripada Ramadan, dengan ditambahkan lagi kerajinan dan kesungguhan pada barang yang sebelum daripada hari-hari sebelum pada hari-hari bulan ini. Maknanya diperintahkan kepada kita 10 malam yang terakhir, hendaklah kita tambahkan lagi kerajinan kita, kesungguhan kita lebih daripada sebelum daripada ini, daripada hari-hari bulan Ramadan. Wal iksari minan nawafil, dan disuruh agar memperbanyakkan daripada ibadat sunat. Maknanya boleh tambah sembahyang sunat duha, boleh tambahkan rakaatnya lagi. Kalau dahulu buat 2 jadi 4, ataupun yang sudah buat 4 tambah lagi jadi 6. Kemudian kalau kata sembahyang sunat, boleh tambah lagi dengan sembahyang sunat yang lain. Ataupun tahajud, kalau buat 8 ditambah lagi 10, ditambah lagi 12, ataupun lebih pada itu. Sebaiknya iksar, memperbanyakkan daripada ibadat-ibadat sunat. Kalau membaca Al-Quran, boleh jadi 1 juzuk, boleh biasa sebelum ini jadi 2 juzuk. Yang sudah biasa 2 juzuk jadi 3 juzuk. Maknanya sedaya upaya hendaklah kita ini berusaha pada 10 malam yang terakhir dengan menambahkan amal ibadat. Waqtinamu awqati, dan juga memenuhi, mencari, merebut waktu-waktu. Dengan arti kata memenuhi waktu-waktu. Wal irtiqabi lailatul qadri, dan mengintai-intai malam lailatul qadar. Bukan intai saja ni, tengok dok kena malam ni. Bukan itu saja. Maksud mengintai-intai ini maknanya tetap beribadat kepada Allah seandainya merasakan bahawa malam ini malam lailatul qadar, maka semangat lagi, ditambahkan lagi. Tambahkan lagi. Maka disuruh kita ni iqtinamu awqat, maknanya mengambil waktu, merebut waktu, waktu-waktu dengan melakukan amal-amal yang soleh, mempertingkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saja 10 malam yang terakhir, Nabi tambah lagi, bersungguh lagi, menjadi contoh kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashhurul awakhir, apabila masuk saja 10 yang terakhir, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zar ni makna apa? Dikuatkan tali pinggangan dia itu. Ini adalah kinayah sungguhnya. Macam orang lah kalau buat kerja je sising tangan sungguh-sungguh. Jadi gambaran ataupun kinayah ataupun nak beritahu sungguhnya, ibaratnya sungguhnya, maka diikat tali pinggang. Diikat pada pinggangnya kuat-kuat. Dengan arti kata apa? Dengan kata bersungguh. Kalau orang bekerja sungguh-sungguh, ya sisi lengan. Kalau orang Melayu kita sisi lengan. Orang Arab kata syidda mi'zar, maknanya ikat, kuatkan tali pinggang dia. Ikatan dia dekat pinggang dia, menunjukkan apa? Di 10 malam yang terakhir bersungguh lagi. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam tadi.
Apa maksud menghidupkan malam? Biasanya mati tidur. Bukan begitu. Maksud menghidupkan malam, mana mengisi malam itu. Tidak tidur sampai ke pagi, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh 10 malam yang terakhir tak tidur sampai pagi kalau boleh. Kalau tak boleh tidur sikit. Tidur sikit. Tak tidur takut tak tahan sangat, maka tidurlah sedikit. Tidur sedikit untuk bangun pada waktu malam. Dan sudah kita belajar sebelum pada ini, kalau nak kuat bangun malam, tidur qailulah. Tidur qailulah dalam pukul 12 sikit, 12 lebih, tidur sekejap. Sekejap saja, tak perlu lama-lama. Tidur 12.30, pukul 1 bangun. Cukup dah sebenarnya. Masa itu, tidur masa itu, itulah tidur yang kualiti. Tak percaya, cubalah. Dema lepas subuh dia mau tidur lalu. Bangun-bangun zuhur. Allah, letihlah bangun. Dorong saja. Dah tidur daripada subuh tu, lepas pada Tuhan tu tidur sampai zuhur. Lepas zuhur tidur lagi dah kelas. Dan nak kuliah tidur lagi. Padahal tidur banyak dah. Sebab apa? Sebab waktu itu waktu yang tidak kualiti. Waktu bila kualiti sikit saja. Maknanya waktu tu waktu qailulah. Tubuh kita jadi gagah sikit untuk bangun malam. Maka dikatakan bahawa menghidupkan malam dan 10 malam yang terakhir jangan duduk rugikan masa. Jangan rugikan masa. Maknanya pada muslimat jangan sibuk buat kuliah, beli saja online ada dah ni. Maknanya beli kalau tidak pagi buat kuliah. Maknanya buat apa? Buat ibadah. Baca Quran banyak-banyak, berzikir banyak-banyak. Ikutlah mana. Ada orang suka baca Quran sampai pagi. Ada orang suka semayang sampai pagi, semayang sampai pagi. Tapi kalau nak untung, baca Quran dalam semayang. Mana untung? Dapat dua-dua sekaligus. Maka dikuatkan lagi 10 malam yang terakhir, kerana 10 malam yang terakhir itu, itulah the final countdown. Maknanya final nak menentukan 10 malam yang terakhir. Kalau jemaah beribadat dan kesungguh-sungguh sampai 10 malam terakhir, akan tertulis di kalangan orang yang dilepaskan daripada azab api neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang dimasukkan itu 10 malam yang terakhir itu orang yang hidup Lailatul Qadar? Dah. Bukan yang itu. Yang itu suku. Maknanya dia 10 malam yang terakhir, dia hidupkan 10 malam yang terakhir. Sekurang-kurang 10 malam yang terakhir, semayang maghrib berjemaah, semayang isyak berjemaah, semayang tarawih berjemaah, semayang subuh berjemaah. Itu sekurang-kurang menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Kalau orang tanya, ni contoh saja, orang tanya, dapat daripada maklumat orang yang beribadah, katanya malam 27 Lailatul Qadar. Malam 27 Lailatul Qadar. Tapi saya tidak bangun tahajud. Tidak bangun tahajud. Saya pun bangun lewat, bangun-bangun bersahur saja. Maka bagaimana maghrib? Maghrib saya berjemaah tak? Ya, berjemaah. Isyak berjemaah tak? Ya, berjemaah. Sembahyang tarawih buat tak? Buat. Berjemaah, berjemaah. Tak tinggal tarawih. Dan subuh berjemaah. Subuh pun berjemaah. Bermakna kamu juga dapat bahagian menghidupkan malam. Dapat juga menghidupkan malam. Hanya kadar dia tak tinggilah dengan orang yang bangun dia lewat malam, ataupun tak tinggi dengan orang yang berjaga malam sampai pagi. Lebih tinggi, tetapi dapat bahagian itu. Adakah 1000 bulan itu dapat? Dapat, insya-Allah. Jangan sedihkan orang. Dapat mudah bangun malam pergi suruh. Dah. Jangan sedihkan orang. Dapat, tapi dengan kadar yang sedikit. Selagi mana, kata Habib Muhammad, kata pengarang kitab kita ini, beliau ini sendiri yang berkata, pengarang kita Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus ini mengatakan bahawa sesiapa yang sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah, subuh berjemaah, dan satu lagi tarawih berjemaah.
maka dia dikira menghidupkan malam, tetapi itu adalah sekurang-kurang menghidupkan malam. Jadi kita tambah lagi insya-Allah, mohon pada Allah kita teruskan malam ini maknanya dengan tahajud dan juga witir. Dan insya-Allah mula malam ni kita tambah 2 rakaat lagi, boleh? Boleh kita tambah. Jadi 12 rakaat. 12 rakaat dan witir 3. Walaupun tak masuk lagi 10 malam yang terakhir, tapi kita cuba tambah. Moga-moga Allah memberi kekuatan. Lalu dikatakan bahawa hidupkan malam wa aiqadha ahlahu, dan dia gerakkan ahli keluarganya. Maka dia wa aiqadha ahlahu ni Nabi kejutkan isteri-isteri dia supaya bangun. Maknanya bangun supaya ahli keluarga tadi mendapat rahmat daripada Allah. Jadi tak apa, kita ajak. Jangan kita tidak mau, jangan kita membiarkan ahli keluarga kita ataupun sahabat kita duduk dalam keadaan kerugian. Jadi kalaulah kata kita bangun, kita tolong gerak kawan kita. Jangan tak gerak. Jangan kita seorang saja. Kita berasa kita untung, kita rugi. Kita jaga malam, kawan-kawan tidur. Kita siap-siap, kita pun pergi seorang. Biar you nak tidur, tanpa cara dah, kita cari kita saja. Jangan begitu. Nabi gerak isteri-isteri dia. Maknanya gerak isteri-isteri dia. Maka demikianlah kita ajak orang melakukan kebaikan. Lalu dikatakan bahawa hadis riwayat Bukhari Muslim dan dalam riwayat Tirmizi, kana yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir, tidak bersungguh-sungguh sebagaimana yang sebelum pada ni. Sungguh juga bukan maksudnya maknanya tidak bersungguh-sungguh pada lainnya. Nabi tidak bersungguh-sungguh, Nabi pada 10 malam yang terakhir lebih pada yang sebelum pada ni. Sebelum pada ini Nabi tetap bersungguh-sungguh ibadat, tapi 10 malam yang terakhir lebih lagi bersungguh-sungguh beribadat pada Allah. Gimana kalau kita tak tidur malam, straight daripada pukul 1 sampai pagi. Kita semayang saja. Semayang, rehat, zikir. Semayang, rehat, zikir. Maknanya. Tapi jaga-jaga, kadang-kadang berlaku orang. Berlaku macam mana? Dia punya semangat bangun malam kerana dia kata ini Ramadan, dia bangun malam. Kadang-kadang dia bangun malam bertahajud, tapi subuh ketinggalan. Subuh ketinggalan. Ini membawa kepada rugi. Jangan sampai begitu. Subuh lebih utama, kerana subuh itu sembahyang yang wajib. Tahajud itu yang sunat sahaja. Namun bila ada peluang, buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di 10 malam yang terakhir. Kenapa 10 malam yang terakhir? Kerana 10 malam yang terakhir itu ada Lailatul Qadar. Satu lagi, kadang-kadang masyarakat kita, dia ini mencari Lailatul Qadar saja, maka dia memahami bahawa Lailatul Qadar itu hanya berlaku pada 10 malam yang terakhir pada ganjil sahaja. Maka dia hanya beribadat pada malam ganjil sahaja. Malam ganjil sahaja, 21, 23, 25, 27. Dari segi mencari Lailatul Qadar, ya, mencari Lailatul Qadar kerana berdasarkan hadis 10 malam yang terakhir. Tetapi dari segi konsep ubudiyah kepada Allah, bukan begitu. Bukan begitu cara kita nak beribadat kepada Allah. Kita hanya mencari matlamat kepentingan untuk Lailatul Qadar saja. Satu lagi, kita dalam beribadat, kita adalah hamba kepada Allah. Beribadat sebagai kehambaan kepada Allah. Maka matlamat kita ini adalah mencari redha Allah. Adapun Lailatul Qadar itu pemberian. Masalah Allah beri tidak beri itu hak Allah. Tugas kita ibadat. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah beri kepada kita, alhamdulillah. Maka sebaiknya beginilah. Maka Ustaz berpandangan, walaupun 10 malam terakhir itu waktunya malam yang ganjil,
maka kita nak menjadi hamba yang berubudiyah pada Allah, kita hanya beribadat setiap malam sebelum malam yang terakhir. Boleh? Setiap malam sebelum malam yang terakhir. Tak kira lah maknanya. Lepas pada tu ikut orang lah, orang nak balas pun. Tok guru saya kata 25 Lailatul Qadar. Tok guru saya kata 27. Masa malam itu saya mimpi keluar cahaya. Dalam mimpi itu bercahaya. Lalu datang jubah putih. Bangun, malam ini Lailatul Qadar. Saya pun kejut. 29. 29. Tok guru saya kata 25. Tok guru saya dia kata 27. Tok guru saya 29. Padahal ia diri tak bangun. Jadi jangan begitu. Tak kira lah malam apa, 25, 27, 29. Kita serah saja pada Allah. Jadi konsep kita beribadat. Lepas pada ini ingat beribadat saja 10 malam yang terakhir. Dapat tak dapat serah pada Allah. Kita bukan hamba Lailatul Qadar, kita lah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalulah Allah Taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Maka sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nya itu apa? Nya itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Bila? 17 Ramadan. Malam ni berapa? 17 Ramadan. Maknanya. Jadi setakat ni bertepatan saja. Maknanya maka Allah telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahukah apakah yang dikatakan malam Qadar itu? Lailatul Qadri, malam Qadar itu khairum min alfi syahr. Maknanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan lebih kurang 83 tahun beribadat. Lebih kuranglah. Maknanya hampir-hampir 100 tahun. Hanya satu malam saja beribadat dan diterima oleh Allah, tertulis ibadatnya hampir 100 tahun. Ini keuntungan. Ada setengah mengatakan bahawa khairum min alfi syahr ni bukan 1000 bulan. Maknanya paling kurang 1000 bulan. Bahkan dikata lebih baik daripada 1000 bulan. Maka lebih baik pada 1000 bulan boleh jadi 200 tahun, 300 tahun pahala. Dan setengah daripada pendapat lagi mengatakan, dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikata, Imam Ghazali sebut, mengatakan siapa yang maknanya dia beribadat pada malam itu, maka dia dapat pahala yang 1000 bulan itu, lebih lagi pada itu, seolah-olah dia beribadat sepanjang hidup dia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah amat besar sekali pahala orang yang mampu beribadat pada malam Lailatul Qadar. Allahumma zuqna Lailatul Qadri. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami malam Qadar. Waj'alna min ahliha, jadikan kami ahli Lailatul Qadar, ahli yang beribadat di malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat dan juga roh di situ malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril pun turun pada malam itu dengan izin Tuhannya dan menentukan setiap perkara dan sejahteralah sehinggalah kepada terbit fajar. Untunglah orang yang beribadat malam itu, dia beribadat bersama dengan para malaikat. Sama ada di rumah ataupun di masjid ataupun di madrasah, di surau ke, dia beribadat, ketika itu turun malaikat-malaikat. Dan malaikat Jibril alaihissalam pun turun melihat hamba-hamba Allah yang beribadat. Dan ketika itu berbangga para malaikat
suka Allah melihat hamba-hambanya beribadat, lalu Allah menunaikan hajat hambanya, Allah mengampunkan dosanya. Siapa yang bertaubat, Allah terima akan taubatnya. Lalu Allah merintahkan malaikat agar mencatat nama orang-orang yang beribadat itu, lalu tertulis di kalangan orang yang terselamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keuntungan. Kita tak sampai lagi ni 10 malam yang terakhir. Jadi berazamlah kita agar dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ustaz duk fikir 10 malam yang terakhir tu kita sampai 27 je, 7 malam je. 3 malam ni macam mana pelajar? Boleh bangun tak ni? Bangun tak? Qiyam mulai. Boleh insya-Allah. Jadi bangun, jaga malam, tak apa dah, esok tak ada kuliah dah, duduk rumah. Maknanya malam-malam beribadat. Malam-malam jangan main handphone. Dia kacau kita ni. Wah. Dia kacau kita, dia ganggu maknanya. Baru nak baca Quran pula, sambil baca Quran pergi tengok-tengok Facebook, pergi tengok-tengok tu, rugi masa kita. Maka ingat balik nanti kita sampai 27 ya, 28, 29 tu kalau boleh berjaga malam. Zikir dah bagi dah, amalan-amalan zikir. Kemudian sibukkan dengan membaca Al-Quran dan seumpamanya. Baik. Sumiyat bidzalika, dinamakan yang demikian itu li'izami qadriha, kerana agung kedudukan dia tadi. Dinamakan di malam qadar, maknanya malam yang ada kedudukan besar. Maknanya air zata qadrul azim, iaitu yang mempunyai kedudukan yang agung. Linuzulil Quran fiha, kerana diturunkan Al-Quran padanya, pada malam iaitu qadar. Dan wawasfuha, disifatkannya bi annaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Maknanya apa? Maknanya kamu beribadat pada malam itu dapat pahala lebih daripada 1000 bulan beribadat. Falima yahsulul limuhyiha, bagi barang yang dilakukan, dihasilkan, bagi barang yang mendapat limuhyiha, menghidupkannya. Hidup dengan apa? Hidup malam itu dengan apa? Hidup malam itu dengan ibadah. Dengan ibadah. Itu terpulang masing-masing. Ada orang suka baca Quran sampai pagi, tafadhal. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seabdul ibadat hamba aku adalah membaca Al-Quran. Ataupun ada orang suka berzikir sampai pagi. Alhamdulillah. Zikir itu adalah benteng Allah. La ilaha illallah hisni. Faman dakhala fi hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa yang masuk dalam benteng aku, banyak baca la ilaha illallah, amina min azabi, selamat daripada azab aku. Ada orang yang suka berselawat kepada Nabi, dan ada orang yang suka beristighfar. Orang yang beristighfar, orang yang berselawat, Allah janji tidak akan azab. Maka nali yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab mereka, engkau wahai Muhammad bersama mereka. Yakni orang yang banyak selawat sebab dia bersama dengan Nabi. Allah janji tidak azab dia. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak mengazabkan mereka hal keadaan mereka istighfar. Orang yang ahli istighfar pun tidak akan diazabkan juga. Maka orang yang suka zikir, silakan. Ada orang yang suka sembahyang sampai pagi. Maka orang yang sembahyang juga termasuk di kalangan orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh pilih apa-apa ibadat, dan Nabi tak tentukan malam atau qadar mesti buat gini, tak tentukan. Kecuali Siti Aisyah pernah tanya, nak baca apa kalau dapat itu qadar? Lalu dia ajar. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu antaranya doa nak baca, dan bolehlah baca doa apa saja, dan boleh juga ibadat
apa-apa saja ibadat. Yang paling penting hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal qadri jasim, dengan kadar yang amat luas sekali. Dia punya kedudukan yang amat besar sekali amalan Lailatul Qadar. Au li annaha, kerana sesungguhnya Lailatul Taqdir, kerana Lailatul Qadar itu dipanggil malam yang ditetapkan umur sesuatu perkara. Satu perkara, wal ahkam, dan juga hukum, wahia, iaitu afdalul layali sanah, iaitu paling afdal malam-malam dalam satu tahun, paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Setiap malam dalam satu tahun 300 lebih hari tu, maknanya satu tahun 300 lebih, maknanya sebahagiannya siang, sebahagiannya malam. Maka malam yang paling afdal itu adalah malam Lailatul Qadar. Tak lama dah, dekat je. Maknanya malam ni 17. Lepas pada itu nanti masuk malam 20, masuk malam 21. Dalam tu saja sampai ke malam raya tu, akhir malam tu ada satu malam. Jangan duk sibuk duk bahas ke Lailatul Qadar malam ni. Dok buat juga, jangan. Orang kata Lailatul Qadar ni malam tu sunyi je. Demo pun bangun sunyi malam ni. Wow, main motor press. Oh, bisi bangun dok. Bukan. Maknanya ada orang kata kalau malam Lailatul Qadar ni binatang pun senyap je. Tiba-tiba jatuh atas tak. Miau kucing punya. Dok. Bukan Lailatul Qadar. Maknanya dah bila kita duk cari kita dah. Tak kira lah apa-apa yang berlaku, buat saja sebelum malam yang terakhir. Ataupun dia sibuk, malam ni terpada nampak sunyi ya. Atas WhatsApp. Bangun. Baca go ada atas WhatsApp. Dak semayang tak. Jadi jangan sibuk dengan perkara-perkara yang merugikan kita. Buat ibadat sebaik-baiknya. Wa fil Muwatta' an Malik. Macam mana, sebab apa Nabi dapat malam Lailatul Qadar ini? Dalam kitab Muwatta' daripada Imam Malik, qala, katanya, sami'tu min asakki bihi min ahli ilmi. Aku telah mendengar daripada orang yang paling aku percaya, dari kalangan ahli ilmu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a a'maran nas qablahu. Nabi telah melihat umur manusia. Maknanya apa? Maknanya Allah bagi tahu umur manusia, umat dia berapa. Orang ni 70, orang ni 80 ramai mana, 90 ramai mana, 40 ramai mana. Ada yang mati remaja, ada yang mati itu. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang umur manusia. Maka Rasulullah pun dapat tahu umur umatnya tidak panjang. Berapa orang yang mati 100 tahun, Allah tunjuk Nabi tahu berapa orang. Berapa orang yang mati 90, berapa orang yang mati 80, 70. Begitulah Allah menunjukkan sehingga Nabi dapat melihat umur manusia. Au masya-Allah min zalika fa ka'annahu taqasarul a'mar ummatihi. Dan maka dengan kehendak Allah Ta'ala yang demikian itu, seolah-olah Nabi seolah-olah memberitahu pendeknya umur umatnya. Pendek je, kita umur tak panjang. Maknanya tak ada orang sampai 1000 tahun, tidak ada. Maka Nabi pun tahu umur umatnya pendek. Allah yablughu minal amal, dan tidak akan mencapai daripada amal dia mislul ladzi balaghahu min tulil umur, seumpama umat-umat yang lain yang panjang umur. Kalau umat dulu 1000 tahun, dia hidup 1000 tahun. Umat Nabi Nuh pun hampir 1000 tahun, maknanya berdakwah hampir 1000 tahun. Jadi umat Nabi Nuh hidup 1000 tahun. Dah kalau dia beribadat banyak manalah kita boleh lawan dia, betul tak? Jadi bila Nabi tengok begitu, Nabi rasa sedih. Kenapa? Kerana umat dia ini umur pendek. Akhirnya Allah beri maknanya tak apa umatmu pendek umur tak apa. Tapi ada orang dia umur dia pendek, dia beribadat bagaikan dia umur panjang.
Ibadat dia macam hidup 1000 tahun. Itu orang-orang. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Fa'atahu Allahu lailatul qadri khairan min alfi syahr. Maka Allah Ta'ala memberi kepada Nabi, yakni kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi qoulihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lailatul qadri khairan min alfi syahrin, malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka berkata Atha daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diceritakan kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah cerita kat aku, ada seorang lelaki daripada Bani Israel. Ustaz terjemah lalu ni. Ada seorang lelaki daripada Bani Israel ni, dia bawa senjata dia. Atas belakang dia, atas tekak dia bawa senjata, pikul perang fisabilillah 1000 bulan. Maka Nabi pun takjub, Allah, hebat orang ini. Untung dia 1000 bulan saja berjihad fisabilillah. Maka Nabi bercita-cita kalau boleh umat dia pun nak pahala banyak macam lelaki yang berjihad 1000 bulan tadi. Maknanya dia berjihad 100 tahun, hampir 100 tahun buat perang saja. Pahala berjihad dapat 100 tahun. Begitu. Maka Nabi pun ingin, Allah, alangkah untungnya kalau umat aku ini boleh gak pahala macam lelaki ini. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, ya Rabb ummati aksal umam. Maknanya aksal umam a'mara. Ya Allah, sesungguhnya umat aku ada umat yang pendek umurnya itu. Umur pendek dan sedikit, wa aqalluhum a'malan. Dalam umur pendek, amal dia sedikit. Kita sikit je nak buat 20 pun bank. Betul tak? Ni pelajar pun tak lari sebab ustaz marah. Ustaz tak marah. Ustaz kata ikut pilihan lah, 82, 46 ikut anda lah. Maknanya habis buat 2 je tu. Jadi kena tebang juga. Rasulullah kata umat aku amalan dia sikit, umat aku umur pendek, amal sikit pula. Maka Allah pun menunaikan hajat Nabi. Fa'atahullahu lailatul qadar. Allah Ta'ala beri kepada umatnya lailatul qadar. Lailatul qadar itu khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dibawa oleh lelaki Bani Israel senjata pada perang fisabilillah. Tak perlu perang 1000 bulan. Tak perlu perang, hanya bangun malam saja. Sedangkan orang dulu nak dapat pahala, dia pikul senjata ni. Sampai 1000 bulan, hampir 100 tahun pikul senjata, dapat pahala sama dengan umat Muhammad yang bangun malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala beri pahala. Bahkan lebih daripada itu, lebih umat Muhammad lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah maknanya Allah Ta'ala bagi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ummatika, untuk umatmu ya Muhammad, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Untuk umatmu Allah beri. Kasihnya Allah pada Rasulullah. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, tanazzalul malaikatu waruh, maka turunlah malaikat dan juga Jibril alaihissalam pada malam itu dengan izin Allah Ta'ala dan menentukan setiap perkara. Siapa malaikat itu? Mereka adalah penduduk yang berada di Sidratul Muntaha dan juga dan lainnya. Dan ruh itu adalah malaikat Jibril. Dan diriwayatkan bahawa apabila malam Lailatul Qadar tadi, turunlah malaikat ke bumi. Malaikat turun ke bumi, turun ke bumi dan menyampaikan salam daripada Allah kepada hamba-Nya. Yuballighuna salam minallah ila ibadihi. Maka malaikat berkata, hai hamba Allah yang beribadat, Allah ke salamlah kepada kamu semua. Maknanya wala yad'u baitan fihi mu'minun wala mu'minat wala mu'minatun illa dakhalu. Maka tidak ada orang yang beribadat malam itu, berdoa pada itu dalam sebuah rumah, kecuali semua malaikat akan masuk dalam rumah tadi. Baik lelaki baik perempuan yang beribadat, dia pun tengok orang ni sedang sujud doa, dia pun kata, malaikat pun kata, wahai hamba Allah, Allah ke salam pada kamu. Lepas tu malaikat masuk rumah orang lain pula. Begitulah, tengok masing-masing. Tiba-tiba masuk rumah tu, dah warna tidur belaka rugi. Jadi kalau boleh bangun boleh. Minta pelajar bawa yang amalan-amalan, balik rumah bangun waktu-waktu malam. Illa dakhalu, kecuali dia masuk. Qalu, apa kata malaikat tadi? Ya mukmin, ya mukminah,
Wahai orang mukmin lelaki, wahai orang mukmin yang perempuan, assalamu yuqri'uka salam. Assalam tu siapa? Allah. Kan nama Allah 99 ada assalam. Allah itu assalam, yang bernama assalam itu mukir salam pada kamu. Siapa? Kepada ahli ibadah. Moga-moga kita termasuk di kalangan itu. Moga-moga kita beribadat didatangi malaikat, lalu malaikat mendatangkan berita gembira kepada kita. Mungkin kita tak dengar, tak tahu, insya-Allah. Moga-moga semua yang ada di sini termasuk di kalangan orang yang diampunkan dosa, diturunkan rahmat, dilepaskan daripada azab api neraka Allah Taala. Allahumma a'inna ala siyamina wa qiyamina. Allahumma ja'alna min ahli siyam wa ahli qiyam. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana innaka antas sami'ul alim. Allahumma zuqna lailatul qadri wa ja'alna min ahliha. Allahumma zuqna rahmatan fi hadha syahri. Allahumma zuqna maghfiratan fi hadha syahri. Allahumma zuqna utaqa'an minan nar, ja'alna min ahlihim ya Allah, min ahlihim ya Allah. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilaina al-fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadri ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah